Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Encik Samsudin bin Abu Bakar. Kami daripada kumpulan 4 akan membentangkan tugasan ketiga bagi subjek BMMB 3103 Penulisan Kreatif Sastra Kanak-kanak. Ahli kumpulan saya terdiri daripada Tokian Wei, Muhammad Nur Hifzan Amir bin Ajam, saya Nurhani Salehah binti Muhammad Yatim dan Siti Nurhazni binti Muhardi. Jadi soalan tugasan 3 kami ialah secara berkumpulan, anda dikehendaki memberi pendapat tentang struktur karya dan pemikiran penulis di dalam karya tersebut. Jadi karya yang kami pilih adalah cerpen Warkah Daripada Ibu karya Rohani Deraman. Dari segi struktur karya, kita akan melihat sinopsis, tema, persoalan, watak dan pewatakan, plot iaitu dari segi binaan plot dan teknik plot, latar iaitu latar tempat, latar masa dan latar masyarakat, gaya bahasa, nilai dan pengajaran. Pertama sekali, sinopsis tentang cerpen ini ialah Mira menerima kiriman surat daripada ibunya. Isi kandungan surat itu membuatkan dia menangis. Isi kandungan surat itu telah menjawab segala persoalan dan pertanyaan Mira selama ini. Mira teringat kembali akan peristiwa pada suatu hari setahun yang lalu, ibunya memberitahunya bahawa dia dan adik-adik akan tinggal di kampung bersama dengan datuk dan nenek. Mira tidak bersetuju dengan keputusan ibunya itu. Ibu Mira mengatakan bahawa tindakannya itu adalah untuk kebaikan Mira dan adik-adiknya. Mira menuduh ibunya tidak menyayanginya dan adik-adiknya lagi. Adik-adik Mira tidak berasa sedih kerana mereka belum tahu akan erti perpisahan. Melihat gelagat Mira yang dalam kesedihan itu, nenek mengajak Mira menemaninya untuk pergi ke kedai. Menurut nenek, di kedai itu nanti, Mira akan dapat berkenalan dengan banyak teman sebaya. Nenek menyuruh Mira memakai tudung semasa hendak keluar pergi ke kedai kerana menurut nenek, semua anak gadis di kampung itu memakai tudung. Di kedai, nenek memperkenalkan Mira dengan Suzana, anak Pak Imam Dolah. Sejak hari itu, Mira telah banyak mengenali rakan sebaya dengannya. Rakan-rakan sekolahnya tekun belajar dan mengulang kaji pelajaran. Udara di kampung juga begitu menyegarkan dan bebas daripada pencemaran udara dan bunyi. Melalui surat itu juga, ibu menjelaskan keadaan sebenar tentang sebab Mira dan adik-adiknya dihantar ke kampung untuk tinggal bersama datuk dan nenek mereka. Antaranya faktor gejala sosial yang hebat melanda masyarakat kota. Inilah yang menghantui dan menakutkan ibunya. Pengaruh rakan-rakan sebaya dalam pergaulan seharian dan suasana persekitaran adalah antara sebab gejala sosial ini berlaku. Di kampung, corak pergaulan negatif seperti ini belum berlaku. Di kampung juga, Mira akan mengerti makna kesusahan dan bersyukur dengan apa-apa yang ada. Keadaan ini akan menyebabkan Mira dapat merasai belas dan simpati terhadap orang yang susah. Semua ini akan membuatkan jiwa Mira kuat dan tabah untuk menghadapi apa-apa jua dugaan Allah. Setelah setahun Mira berada di kampung, Ibu Mira berbangga kerana Mira telah menunjukkan prestasi yang baik. Apa yang dihasratkan oleh ibu terhadap Mira telah menjadi kenyataan, iaitu Mira telah hampir tamat mengaji Al-Quran, menunaikan salat 5 waktu, sopan dalam pergaulan dan mencapai keputusan yang cemerlang dalam pelajaran. Setelah selesai membaca surat itu untuk kali keduanya, baru Mira faham akan apa yang terkandung dalam surat tersebut selama ini di balik tindakan ibunya yang menghantar dia dan adik-adiknya tinggal bersama dengan datuk dan neneknya di kampung. Seterusnya, ini merupakan tema bagi cerpen ini, iaitu sikap prihatin ibu bapa yang ingin melihat anak-anaknya berjaya dunia dan akhirat. Sebagai contoh, ibu dan bapa Mira mengambil keputusan untuk menghantar Mira dan adik-adiknya tinggal bersama datuk dan neneknya di kampung untuk mengelakkan mereka daripada terpengaruh dengan gejala sosial di kota ataupun bandar yang merosakkan masa depan mereka. Seterusnya, saya serahkan kepada ahli kumpulan saya, Hifzan. Baiklah, sekarang saya akan mengambil alih dan saya akan membincangkan berkenaan persoalan dalam cerpen ini.
Okey, jadi persoalan yang pertama ialah berkenaan dengan persoalan kasih sayang ibu bapa terhadap anak-anaknya. Sebagai contoh, persoalan ini dapat dilihat melalui watak ibu dan ayah yang rela berpisah dengan anak-anak demi memastikan mereka membesar dalam persekitaran yang lebih sempurna. Hal ini kerana mereka tak nak anak-anak mereka terjerumus dengan perkara-perkara negatif yang berada di bandar. Dan kemudian kita beralih kepada persoalan yang seterusnya, iaitu persoalan mengenai kesediaan anak melepaskan kemewahan yang dikecapi. Sebagai contoh, hal ini dapat dilihat melalui watak Mira yang selama ini hidup mewah bersama dengan ibu bapanya di bandar, terpaksa hidup di kampung bersama-sama dengan datuk dan neneknya yang serba kekurangan di kampung. Okey, seterusnya, persoalan masalah sosial di bandar. Sebagai contoh, gejala-gejala sosial yang melanda masyarakat bandar adalah berpunca daripada pegangan agama, pengaruh persekitaran dan pengaruh rakan sebaya. Inilah merupakan masalah sosial yang sering terjadi di bandar yang menyebabkan ibu dan ayah tidak mahu Mira terjerumus ataupun terlibat dengan gejala-gejala sosial seperti ini. Dan persoalan terakhir ialah persoalan tentang masyarakat kampung yang berpegang teguh pada ajaran agama. Sebagai contoh, hal ini dapat dilihat melalui watak Mira diminta oleh nenek memakai tudung kepala kerana sebagai wanita, Islam menutup aurat adalah wajib dilakukan. Kita dapat lihat orang kampung seperti nenek mengutamakan keagamaan untuk dalam kehidupan seharian, iaitu berpegang kepada ajaran agama supaya tidak terpesong daripada akidah dan keruntuhan moral. Okey, seterusnya ialah watak dan perwatakan. Di sini saya ambil 3 watak perwatakan, iaitu daripada watak utama Amira, watak sampingan ibu dan ayah. Okey, yang pertama kita lihat pada watak utama iaitu Amira, merupakan anak sulung daripada 3 adik-beradik, kakak kepada Aidil dan manja, seorang anak yang patuh dan taat kepada ibu dan ayahnya, seorang yang tabah dalam hadapi kesukaran hidup, dan Mira juga sangat menyayangi ibu dan ayahnya. Watak sampingan ibu pula ialah merupakan ibu kepada Mira, Aidil dan manja, seorang yang lemah lembut, setia kepada suaminya, merupakan anak tunggal, seorang ibu yang penyayang. Dan akhir sekali ialah watak sampingan ayah, bapa kepada Mira, Aidil dan manja, seorang yang memahami perasaan isterinya, menantu yang cukup mengasihi mertuanya dan juga seorang bapa yang penyayang. Baiklah, seterusnya saya akan beri kepada adik pula yang lain, iaitu Hazmi. Baiklah, seterusnya kita akan lihat plot binaan. Okay, plot perbezaan dalam cerpen ni kita ada 4. Yang pertama permulaan, kedua perkembangan, ketiga klimaks dan keempat peleraian. Yang pertama kita akan lihat permulaan di mana Mira menerima surat daripada ibunya. Mira menangis selepas membaca surat itu. Surat itu mengingatkan Mira akan peristiwa setahun yang lepas. Dalam perkembangan pula, Mira terkenang akan peristiwa pada suatu hari iaitu ibunya memberitahunya bahawa dia dan adik-adiknya iaitu Aidil dan Manja akan dihantar ke kampung untuk tinggal bersama dengan datuk dan nenek mereka. Mira mempersoalkan keputusan ibunya itu. Mira tidak bersetuju dengan keputusan itu. Ibu Mira tidak dapat menjawab pertanyaan Mira. Mira menuduh ibunya tidak menyayangi dia lagi. Pada fikirannya, ibunya telah membenci dia dan juga adik-adiknya yang lain. Ibu Mira cuba memujuk Mira supaya memahami tindakannya itu. Akhirnya mereka sekeluarga berangkat ke kampung. Mira dan adik-adiknya memulakan hidup baru di kampung. Klimaks pula, Mira mengulang baca surat daripada ibunya. Isi kandungan surat itu menyatakan sebab mengapa Mira dan adik-adiknya dihantar tinggal di kampung. Menurut ibunya, dia mahu melihat Mira dan adik-adiknya dibesarkan jauh dari bandar yang penuh dengan gejala yang tidak sihat. Ibu Mira bimbang sekiranya gejala-gejala negatif ini akan mempengaruhi Mira. Di kampung, gejala sosial yang negatif ini belum lagi menular. Cara hidup bermasyarakat yang didasarkan pada nilai-nilai keagamaan dan moral yang tinggi masih lagi terpelihara di kampung. Dan akhir sekali adalah peleraian di mana setelah selesai membaca surat itu buat kedua kalinya, Mira menangis lagi. Sekarang baru dia faham akan maksud yang tersirat di sebalik tindakan ibu dan ayahnya, menghantar dia dan adik-adiknya tinggal di kampung bersama dengan datuk dan neneknya. Seterusnya kita akan lihat plot teknik.
Di mana dalam cerpen ni terdapat 4 plot teknik. Yang pertama teknik pemerian, teknik suspend, teknik dialog dan juga teknik imbas kembali. Pertama sekali kita akan lihat teknik pemerian. Teknik pemerian ini digunakan untuk menerangkan peristiwa dalam plot secara langsung. Contoh dia, waktu subuh di kampung begitu hening dengan kesyahduan suara azan Bilal zaman. Kehadiran fajar pula disambut dengan bunyi kuku ayam sahut menyahut. Segalanya menyegarkan jiwa dan menenangkan perasaan. Kedua, teknik suspend. Teknik suspend ini merupakan peristiwa dalam cerita yang menimbulkan keadaan tertanya-tanya atau perasaan ingin tahu di kalangan pembaca tentang peristiwa yang akan berlaku selanjutnya. Contoh dia, warkah yang ibu tulis sendiri selamat ku terima dan akan ku baca. Setelah hampir setahun menyimpan 1000 persoalan dan pertanyaan yang tidak terjawab, warkah itu benar-benar membuatkan aku menangis. Yang ketiga, teknik dialog. Teknik dialog ini merupakan pertuturan antara dua watak ataupun lebih daripada dua watak. Contoh dia, Mira, pergi ke bilik ambil tudung, perintah nenek. Nak buat apa dengan tudung, Nek? Kan Mira nak ikut nenek pergi ke kedai. Mira kenalah pakai tudung kepala. Sebagai wanita Islam, kita wajib menutup aurat daripada dilihat oleh lelaki ajnabi. Dan teknik yang terakhir sekali adalah teknik imbas kembali. Teknik ini merupakan suatu teknik di mana pengarang ingin mengenang semula peristiwa yang pernah dialami. Contoh dia, keputusan ibu dan ayah menghantar aku dan adik-adik untuk tinggal di kampung bersama-sama datuk dan nenek membuatkan aku bertanyakan diriku dengan berbagai-bagai pertanyaan. Ingatan ini datang silih berganti namun mereka tidak memberi apa-apa alasan yang munasabah. Seterusnya kita akan lihat latar masa, tempat dan juga masyarakat. Baiklah, latar masa dalam cerpen ini ada dua di mana berlaku pada waktu senja dan juga waktu siang dan malam. Latar tempat pula berlaku di dua kawasan dan yang pertama di kawasan kampung dan yang kedua di rumah Nenek Mira. Dan yang ketiga bagi masyarakat pula, masyarakat kampung dengan suasana kehidupan yang sederhana dan harmoni serta masyarakat bandar yang hidup serba pantas dan mencabar. Seterusnya saya serahkan kepada ahli kumpulan saya, Tuh Kian Wei. Okey, mari kita lihat gaya bahasa. Dalam cerpen ini terdapat 4 gaya bahasa. Yang pertama, singkap. Contohnya, ibu. Dia menggunakan bu. Tidak, tak. Nek, nenek. Nak, hendak. Yang kedua pula metafora. Contohnya, sembili rindu. Dalam muka surat 64. Yang ketiga, diksi. Contohnya bahasa Arab, Assalamualaikum dan Waalaikumsalam. Dalam muka surat 63. Yang terakhir, peribahasa. Contohnya, tidur-tidur ayam dan makan angin. Seterusnya, mari kita lihat nilai dalam cerpen ini. Yang pertamanya nilai kasih sayang. Contohnya, ibu dan ayah Mira sangat sayang akan anak-anaknya. Yang kedua, nilai pengorbanan. Contohnya, setelah membaca warkah daripada ibu, Mira baru faham betapa besarnya pengorbanan dan harapan ibu bapa terhadapnya. Dan yang ketiga, nilai kepatuhan. Contohnya, dapat diperhatikan apabila nenek Mira menyuruh Mira memakai tudung apabila keluar daripada rumah. Mira akur dengan arahan neneknya walaupun sebelum ini Mira tidak memakai tudung. Dan mari kita lihat pengajaran pula. Yang pertamanya, kita hendaklah berkorban apa sahaja demi orang yang disayangi. Walaupun pengorbanan kecil, tetapi pastinya akan mendapat pulangan yang baik. Misalnya, Mira terpaksa tinggal di kampung bersama datuk dan neneknya demi ibu dan bapaknya. Yang kedua, kita hendaklah tabah dan reda menghadapi dugaan. Contohnya, Mira cekal sepanjang berada di kampung. Akhirnya, dia hampir berjaya tamat mengaji Al-Quran, menunaikan solat 5 waktu, sopan dalam pergaulan dan mencapai keputusan yang cemerlang dalam pelajaran. Dan yang terakhir,
Kita hendaklah menghargai jasa dan pengorbanan ibu bapa. Hal ini disebabkan oleh segala yang ditetapkan oleh ibu bapa adalah untuk kebaikan diri kita. Tafsirnya, Mira menghormati keputusan yang dibuat oleh ibu bapanya walaupun dia tidak setuju dengan keputusan ibu bapanya pada mulanya. Okey, seterusnya kita lihat analisis pemikiran dalam karya warkah daripada ibu. Sebelum tu kita lihat apa itu pemikiran penulis. Pemikiran merupakan proses yang menggunakan akal untuk menyelesaikan masalah. Proses ini melibatkan aktiviti-aktiviti menyusun idea-idea atau perkara-perkara yang tersembunyi. Membuat kesimpulan untuk mendapatkan ilmu atau kemahiran baru yang boleh digunakan untuk penyelesaian masalah yang kian mencabar. Pemikiran kritis didefinisikan sebagai proses pemikiran yang bermula dengan proses menyoal kepada masalah bagi mendapatkan serta mempertingkatkan pemahaman. Zainal Kling mendefinisikan pemikiran ialah kegiatan membentuk sesuatu sistem tanggapan yang akan menjadi rangka berfikir yang wajar bagi semua anggota masyarakat. Pemikiran juga adalah peristiwa yang tersurat dan tersirat dari peristiwa yang hendak dikemukakan. Dengan demikian, apa-apa yang ingin disampaikan oleh pengarang merupakan pemikiran, iaitu proses menyampaikan mesej yang terkandung dalam pemikiran penyair atau pengarang. S. Osman Kelantan pula menjelaskan pemikiran bermakna idea yang wujud daripada golongan intelektual yang menggunakan fakulti kritikal dalam mindanya untuk memikirkan sesuatu masalah dalam masyarakatnya. Jadi terdapat 4 pemikiran dalam cerpen ini, iaitu yang pertama keagamaan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga pengorbanan dan yang keempat pergaulan sosial. Yang pertama keagamaan. Pengarang ada menyelitkan unsur keagamaan di dalam karya, yang mana pengarang ni menyelitkan unsur keagamaan ini mungkin kerana faktor pengarang sebagai seorang Islam dan juga sebagai seorang wanita. Sebagai contoh, nenek menyuruh Mira memakai tudung dan mengikutnya ke kedai. Di sini jelas menunjukkan bahawa sebagai seorang wanita Islam wajib menutup aurat apabila hendak keluar rumah agar aurat tidak dilihat oleh lelaki ajnabi walaupun jarak tempat yang hendak dituju itu dekat. Di kampung juga pengaruh agama selalunya lebih kuat daripada di bandar. Yang mana kita dapat lihat dalam karya ini, yang mana ada contoh bahawa Mira ni yang merupakan asal daripada bandar tidak pernah memakai tudung. Namun apabila di kampung, nenek memberitahu Mira bahawa anak-anak gadis sebaya Mira semuanya bertudung apabila hendak keluar rumah. Seterusnya kita akan lihat pemikiran dari segi sistem kekeluargaan, di mana kategori nilai dari segi sistem kekeluargaan ini kita akan lihat dari sudut kasih sayang. Penulis telah menerapkan unsur sistem kekeluargaan, iaitu nilai kasih sayang dalam cerpen ini. Ini dapat dilihat melalui watak ibu yang merupakan ibu yang sangat kasih dan sayang terhadap keluarganya, terutama sekali kepada Mira, iaitu watak utama dalam cerpen ini bersama adik-adiknya yang lain. Ini contoh daripada teks petikan cerpen warkah daripada ibu. Ibu tidak dapat menjawabnya sekarang. Suatu hari nanti Mira akan tahu jua sebabnya. Percayalah, semua yang ibu buat ini adalah untuk kebaikan Mira dan adik-adik. Ibu mengusap keningku dengan lembut. Air mataku mula menitis dan membasahi pipiku. Dengan lembut juga ibu mengusap dahiku dan menarikku eret ke dalam pelukannya. Ibu memang sudah tidak sayang akan Mira. Ibu memang sudah benci akan kami. Jangan cakap macam tu Mira. Mira tak faham perasaan ibu. Mira dan adik-adik ialah harta yang tidak ternilai dalam dunia ini. Bagaimanapun hidup kita memerlukan pengorbanan. Mira akan tahu juga akhirnya. Ibu menepuk-nepuk belakangku dengan penuh kemesraan dan kasih sayang. Seterusnya, teks petikan kedua. Ananda Amira yang manis, ibu mendoakan siang dan malam agar Mira dan adik-adik sentiasa dilindungi Allah dalam segala keberkatannya, menjadikan Mira anak yang solehah yang menghormati kedua-dua ibu bapanya. Terusnya, Mira sayangku, gejala sosial yang hebat melanda masyarakat kota seperti dadah,
budaya lepak, bohsiak atau lebih teruk sekali kes buang bayi begitu menghantui dan menakutkan ibu. Biarpun ibu dan ayah telah berusaha mendidik Mira dengan didikan agama, tetapi perasaan bimbang masih bersarang dalam hati ibu. Ibu takut angin keruntuhan moral ini akan mempengaruhi Mira. Seterusnya, mempengaruhi Mira secara perlahan-lahan. Pengaruh rakan-rakan sebaya dalam pergaulan seharian atau suasana persekitaran ialah satu sebab gejala ini boleh berlaku. Mira masih terlalu muda untuk membuat pertimbangan baik buruknya suatu keadaan. Corak pergaulan dan persekitaran di kampung ternyata masih yang terbaik kerana masih mengekalkan amalan dan ciri-ciri hidup masyarakat berharmoni. Jadinya berdasarkan daripada potongan teks betul tadi, pengarang menggambarkan kasih sayang yang sangat utuh antara Mira bersama ibu dan juga ayahnya. Walaupun Mira ni masih bersekolah rendah, ibu sanggup berpisah dengan Mira agar Mira tinggal di kampung bersama datuk dan neneknya. Sebab kenapa ibu Mira sanggup berpisah daripada Mira dan juga adik-adiknya adalah kerana ibu Mira sayang akan Mira dan juga adik-adiknya dan tidak mahu mereka terjebak dengan perkara-perkara yang negatif di bandar. Contoh seperti dalam teks yang disebutkan dadah serta kes buangan bayi. Jadi oleh itu cerita sebegini mampu membentuk kepribadian yang mulia dalam diri kanak-kanak. Jadi selain itu juga kanak-kanak mampu membentuk nilai kasih sayang dalam diri mereka agar ikatan kasih sayang ini dapat menjadikan kebahagiaan dalam diri mereka. Seterusnya saya serahkan kepada ahli kumpulan saya yang lain. Baik, seterusnya pemikiran yang seterusnya ialah pergaulan sosial. Pengarang menyelipkan unsur pergaulan sosial dalam cerpen ini. Remaja kini mudah melibatkan diri dalam gejala sosial. Hal ini disebabkan oleh pelbagai faktor seperti pengaruh rakan sebaya, pergaulan seharian, suasana persekitaran dan lain-lain. Contohnya dalam cerpen ini, ibu bapa Mira menghantar Mira dan adik-adiknya untuk tinggal di kampung bersama-sama dengan datuk dan nenek. Biarpun ayah dan ibu Mira telah berusaha mendidik Mira dengan didikan agama, namun mereka masih berasa bimbang. Ibu takut terhadap keruntuhan moral akan mempengaruhi Mira secara perlahan-lahan. Jadi, ibu dan ayah Mira telah membuat keputusan untuk menghantar Mira dan adik-adiknya untuk tinggal di kampung bagi mengelakkan Mira daripada terlibat dalam gejala sosial. Pepatah Melayu ada mengatakan bahawa mencegah lebih baik daripada mengubati. Segala tindakan yang telah ditetapkan dan dilakukan oleh ibu dan ayah Mira adalah untuk kebaikan Mira. Baiklah, pemikiran terakhir ialah berkenaan pengorbanan. Pengorbanan menunjukkan bahawa seseorang itu sanggup berkorban dalam sesuatu perkara. Sebagai contoh, pengarang menyelipkan unsur pengorbanan dalam cerpen ini. Sebagai contoh, ibu sanggup mengorbankan dirinya yang tidak kuat melepaskan anaknya demi kebaikan pada masa akan datang. Ibu ni mempunyai kasih sayangnya yang tersendiri yang susah untuk melepaskan anaknya jauh daripada pandangan matanya. Jadi ibu ni dianggap sebagai pengorbanan lah jika dia melepaskan anaknya dijaga kepada orang lain. Namun ibu masih mempercayai nenek kerana nenek lah yang menjaga dan memberikan nilai murni pada Mira di kampung. Jadi ini menunjukkan bahawa kasih sayang yang tak terhingga daripada ibu kepada anak-anaknya agar tidak terpengaruh dengan budaya masyarakat di bandar yang banyak terdedah dengan pengaruh negatif seperti pergaulan bebas, dadah dan sebagainya lah. Contohnya, ibu bapa Mira ni sanggup menahan rindu yang tak terhingga terhadap anak-anaknya meskipun mereka tidak berada di bawah jagaan mereka buat masa yang lama. Tempoh rindu yang dilalui oleh ibu dan ayah ni adalah sangat lama kerana terpaksa melepaskan Mira dijaga oleh nenek di kampung supaya Mira dan anak-anaknya tidak terjerumus dengan gejala-gejala negatif di bandar lah. Dan pengorbanan ini hanyalah bertujuan agar anak-anaknya dapat meningkatkan moral serta berpegang teguh pada ajaran agama Islam. Ini merupakan rujukan daripada kumpulan kami yang kami
pilih. Dan itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.